Tan Sri Yang di-Pertua nak minta pengesahan menteri, apakah yang dipahamkan bahawa pihak tabung haji kurang berminat untuk memiliki bangunan sendiri di kedua-dua tanah suci Makkah dan Madinah, walaupun pihak kerajaan Saudi memberi kemudahan andainya tabung haji untuk membina bangunan sendiri, tapi dipahamkan bahawa tabung haji lebih berminat untuk memajak atau menyewa sebagaimana yang ada hari ini. Kalaulah ini benar, maka bagi saya adalah sesuatu yang agak tidak sepatutnya. Sebab kalaulah kita ada mempunyai keuangan yang kukuh sebagaimana yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota tadi, kalau kita dapat buat bangunan sendiri, bangunan tabung haji sendiri untuk disewakan sebagai hotel atau sebagai tempat penginapan jemaah haji kita terutama sekali dan umrah, mungkin dengan ini kita dapat membantu para jemaah untuk reduce atau untuk kurangkan dari segi kos perbelanjaan mereka untuk ke tanah suci. Minta penjelasan. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Baling. Ini merupakan satu saranan cadangan yang pada saya adalah amat baik. Tapi Yang Berhormat Baling, untuk maklumat ahli-ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia pada petang ini, sebenarnya untuk maklumat pemilikan dan juga pembelian tanah sama ada di Mekah dan Madinah, kedua-dua tanah suci ini tidak dibenarkan kepada mana-mana pihak, melainkan hanyalah warga Arab Saudi dan lebih ditekankan kepada warga yang berada di Mekah Madinah khususnya. Dan memang sejak daripada dahulu tabung haji berusaha untuk membeli tanah seperti ini. Tapi untuk Yang Berhormat, berapa agensi pelbagai kelompok masyarakat dan juga termasuk individu, korporat, perniagaan khususnya, mereka selalu membawa ahli-ahli perniagaan besar terutamanya daripada Arab, daripada Jeddah, Riyadh dan sebagainya, dengan memberikan pandangan bahawa boleh untuk kita membeli. Tapi bila kita teliti balik, memang peraturan kerajaan tempatan sendiri dan juga kerajaan Arab Saudi tidak membenarkan. Jadi selalunya bila kita tanyakan, saya selalunya Yang Berhormat Baling, bila dia bawa untuk nak beli, nak jualkan hotel di Mekah ataupun nak jual hotel di Madinah, memang amat-amat kita nantikan dan kita mengharapkan begitu, tetapi tak dibenarkan. Bahkan saya nak mengambil contoh terbaik Yang Berhormat Baling, dulu bukan takat tabung haji, Kupang dulu ada rumah Kupang di Baling, di Mekah. Ini saya tahniahlah kepada Yang Berhormat Baling, pasal orang Baling Kupang ada rumah di atas milik tanah tersebut. Apabila tanah itu telah pun diambil kembali, saya diminta oleh pihak berkuasa tempatan Mekah untuk menghubungi untuk keluarga yang ada di sini bagi mendapatkan kembali peruntukan wang tersebut. Dan apabila kita bincang balik, saya dimaklumkan oleh waris-waris di Kupang dan juga di Baling berada di Malaysia, mereka maklumkan tanah ini dibeli atas konsep wakaf, tapi oleh kerana tak dibenarkan dinamakan kepada orang lain, maka dia hanya dinamakan kepada orang Baling, tak habis lagi, orang Baling yang berada di Mekah, yang menjadi anak tempatan yang mempunyai kewarganegaraan di Mekah. Maka sebab yang demikian Yang Berhormat, itu sejarah lama dulu pun kena mesti diberikan kepada penduduk tempatan yang merupakan rakyat yang menjadi warga negara Arab Saudi. Maka sebab yang demikian, kita tak mampu, bukan tak mampu, kita mampu untuk membeli, tapi usaha untuk membeli tanah tersebut tidak dapat dilakukan. Bahkan kita amat terbuka kalau sekiranya ada tanah yang boleh dibeli atas nama kita. Dan apa yang kita lakukan Yang Berhormat Baling, untuk mengurangkan kos ataupun kita siap-siap kita lockkan, kita kuncikan harga pasaran untuk penginapan hotel, ada yang kita menjangka panjangkan penyewaan. Sebab tu ada bangunan-bangunan yang kita sewa 3 hingga 25 tahun berdasarkan, tetapi dia berdasarkan kepada perjanjian sewaan dan bukan pemilikan oleh tabung haji. Dan ini maklumat yang saya adalah. Tentunya Menteri lebih faham daripada saya tentang perkara ni. Cuma saya di ujung-ujung tadi, apabila Menteri memberikan penjelasan, memang tidak dibenarkan pemilikan. Ya, sama jugalah seperti tengah negeri kita, contohnya di Kelantan pun begitu kan.
tetapi ada ada kaedah dan ada cara dan susunan yang lain seperti long leasehold. Dan juga ketika saya ingat pembinaan Abraj oleh Bin Laden Group itu, saya juga diberi faham dan kurang lebih saya terlibat dalam projek itu. Saya diberi faham bahawa kerajaan Malaysia ditawarkan dalam bentuknya sama ada a long leasehold dan juga on a time sharing basis. Jadi kesemua itu ada penyelesaiannya, tetapi saya masih juga seperti mana Baling merasakan agak bukan sanksi mengapa kita mengambil jalan seperti ini yang pada hemat saya kosnya adalah tinggi dan berlaku ketidaktentuan dalam pajakan ataupun dalam para hujaj yang kadang-kadang tidak mendapat penempatan. Termasuklah tahun ini yang saya diberi faham juga menghadapi masalah itu. Jadi di sini perlu dilihat kembali investment komiti tabung haji tentunya lebih faham bahawa perkara ini perlu dan wajar diatasi kerana kita merupakan satu klien yang punya long term relationship dengan kerajaan Saudi. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Kuala Selangor sebentar tadi. Dan saya nampak Kuala Selangor juga dapat memahami. Cumanya saya nak share sikit lagi. Tadi saya sebutkan bahawa kita membuat pajakan dan sewaan jangka panjang termasuk sharing. Dan cumanya yang Berhormat sebut tadi long leasehold tu, saya rasa kalau dalam bahasa Melayunya hampir sama kot dengan pajakan masa panjang, sewaan panjang. Lebih kurang gitulah Tan Sri. Jadi maknanya kalau itu maksudnya, memang kita dah buat yang itu. Cumanya kita mungkin tak mewar-warkan kepada orang ramai. Sebagai contoh kita Movenpick, yang bangunan Movenpick itu adalah merupakan kalau saya nak sebutkan kata pemiliknya tabung haji mungkin begitu, tetapi oleh kerana dalam bentuk kita sewa jangka panjang dan ada juga bangunan yang kita share dalam bentuk yang sebagaimana yang Berhormat sebutkan, dan inilah konsep yang telah pun kita lakukan sebab kita memahami bahawa kita amat memerlukan, sebab selagi mana ada bumi dan langit, ada matahari dan bulan, ada Mekah dan Madinah, tentunya haji akan berterusan dan kita juga melihat jangka panjang yang seperti itu. Namun sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak mampu lebih daripada itu. Bahkan apatah lagi bangunan itu kita terpaksa mengadakan ketekunan wajar yang begitu tinggi, due diligence dengan izin Tan Sri, kerana bangunan-bangunan sana dia mempunyai risiko-risiko untuk dirobohkan dengan begitu mudah. Memang dibayar balik dalam bentuk pulangan, pampasan dan sebagainya, tetapi ada bangunan yang kita invest, katakan kita telah turunkan 2 bilion untuk beli bangunan tersebut untuk tempoh panjang, tiba-tiba tahun siap saja diruntuhkan sebab ada contoh-contoh bangunan yang tersebut. Jadi ini hal-hal yang kita ambil kira berdasarkan pengalaman pengurusan tabung haji di Mekah dan Madinah.